Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah izinnya pada pagi ini kita dapat sekali lagi bersama dalam program Influencer at Japan Negeri Sembilan. Dan hari ini alhamdulillah nampaknya suasana ceria kita semua yang berada di, mungkin saudara juga yang menyaksikan program ini. Pagi ini saya Yusuf Osman akan bersama-sama dengan anda dan tetamu yang kami mohon untuk bersama-sama kami untuk membincangkan satu lagi topik atau satu lagi isu yang sewajarnya kita ketahui dan fahami bersama. Anda boleh terus bersama kami mengikuti influencer secara maya ini di Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sembilan, dan anda nanti boleh juga untuk like, share dan juga untuk mengemukakan soalan untuk kita lebih memahami topik yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu kami pada hari ini. Saudara, ketika ini seluruh dunia masih lagi bergelut dengan pandemik COVID-19 yang kita tak tahu bila akan berakhir. Bermula 18 Mac 2020 hingga 4 Mei yang lalu, bagi memutuskan rantaian COVID-19, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Dalam tempoh berkenaan, kebanyakan sektor tidak dibenarkan beroperasi. Ini memberi kesan yang cukup besar. Ramai yang kehilangan pekerjaan, punca pendapatan, yang berniaga tidak dapat berniaga, yang bekerja sendiri kehilangan pendapatan dan sekurang-kurangnya dipotong gaji, rakyat kehilangan pendapatan, dan namun begitu kehidupan mesti juga diteruskan. Berdasarkan laporan Sistem Insurans Pekerjaan SIP, Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso mendapati individu kehilangan pekerjaan di negara ini meningkat 42% bagi suku pertama tahun ini kerana kesan dari COVID-19 ini. Kita tidak menjangka akan kehilangan pekerjaan, hilang pendapatan, tidak dapat berniaga dan tidak dapat melakukan urusan yang boleh memberikan pendapatan untuk kita menjara kehidupan keluarga. Rakyat kehilangan pendapatan sedang kehidupan perlu diteruskan. Namun begitu, kerajaan begitu prihatin dengan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat kesan pelaksanaan PKP ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan pakej rancangan ekonomi prihatin pada 27 Mac 2020 yang lalu. Banyak bantuan, insentif dan sebagainya diberikan untuk membantu rakyat di semua peringkat dan sektor. Selepas PKP pada 4 Mei, kerajaan melaksanakan pula Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sehingga lengkok penularan COVID-19 ini dapat dilandaikan. Maka kerajaan melaksanakan pula Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dan kehidupan dan aktiviti seharian rakyat kembali seperti biasa dengan pematuhan kepada SOP yang ditetapkan. Kini berlaku pula gelombang ketiga peningkatan kes COVID-19 dan kerajaan melaksanakan kembali Perintah Kawalan Pergerakan PKPB. Rakyat perlu terikat semula dengan SOP dan langkah pencegahan dan lain-lain yang ditetapkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Saudara, di sebalik terdapat pelbagai kesan yang dihadapi oleh rakyat daripada pandemik COVID-19 pagi ini, kami ingin membawa anda untuk mengambil manfaat dari apa yang dapat dilakukan atau langkah yang dibuat oleh sebuah agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia iaitu AKPK atau Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit bagi membantu individu menguasai situasi keuangan mereka. Sehubungan dengan itu, hari ini kita akan membincangkan topik ini bersama dengan pegawai dari AKPK iaitu Cik Nurhaliza Abu Bakar, Timbalan Pengurus Jabatan Pendidikan Kewangan, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Jadi Cik Nurhaliza Abu Bakar ini adalah seorang yang cukup berpengalaman rasanya dalam memberi bimbingan, kaunseling dan sebagainya kepada individu yang menghadapi masalah keuangan untuk menguruskan keuangan mereka supaya kehidupan kita ini dengan lebih ceria. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Cik Nurhaliza kerana sudi bersama kami dalam ruangan Influencer at Japan Negeri Sembilan pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Ya, baik. Kalau kita sebut tadi PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan
bersyarat. Tapi dalam di AKPK hari ini kita nak membincangkan suatu tajuk PKPB juga puan. Tetapi prihatin kita pilihan bijak apa tindakan, dan kita akan bersama dengan Cik Nurliza yang cukup pengalaman 14 tahun sudah dalam AKPK sejak ditubuhkan pada tahun 2006 lagi puan Cik. Baik. Kita terus puan Cik kepada soalan kita yang pertama lah. Jadi kita minta lah puan jelaskan apakah dia dimaksudkan dengan tajuk prihatin kita pilihan bijak dan kenapa pelan tindakan dalam menghadapi PKPB ini diwujudkan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Japan Negeri Sembilan kerana program influencer kita ni sebenarnya adalah untuk umum mengetahui dalam keadaan hari ini. Jadi sekurang-kurangnya AKPK ni kita memberi ruang, kita membuka mata bahawa sebenarnya wujudnya satu agensi untuk kita membantu mereka yang terjejas, yang terkesan akibat pandemik yang melanda negara kita hari ini. Tetapi PKPB yang dimaksudkan kami ni bukanlah orang kata satu pelan tindakan, tetapi kita bangkitkan PKPB ni sebagai satu peralihan, satu analogi, kepada akronim PKPB itu sendiri, di mana kita kata prihatin kita pilihan bijak. Kenapa kita kata prihatin ni? Kenapa kita kata ada perkataan prihatin tu? Kita nak maklumkan bahawa prihatin ni dia merujuk kepada diri kita. Kita tak perlu pergi jauh sangat. Kita lihat kepada keadaan diri kita, keluarga kita. Kenapa? Kerana dalam keadaan sekarang ni yang paling penting kita memerlukan sokongan ahli keluarga dan mereka yang rapat dengan kita. Kenapa kita cakap? Kerana hari ini kami di AKPK pun kita sedang membincangkan isu tentang mental health ataupun kita kata kesihatan mental tu. Kenapa? Mental ni dia amat penting kerana kalau kita berada dalam keadaan emosi terganggu, kita orang kata apa, dalam keadaan kita perasaan kita gusar, gundah gulana, orang kata resah gelisah, kita tidak akan berada dalam keadaan yang fokus, kita tidak akan capai kebijaksanaan, prihatin kita tu hilang. Jadi orang kata apa, penerimaan penekanan seseorang tu sebenarnya berbeza. Sebab itu sama ada pasangan, mungkin pasangan suami isteri tu, mungkin pasangan dia diberhentikan kerja tetapi pasangan dia masih bekerja. Mungkin juga ada pasangan yang gaji dia dipotong tetapi yang menjalankan perniagaan tergugat. Jadi inilah yang kita katakan prihatin kepada keluarga, ya. Kita saling, orang kata saling sokong menyokong antara satu sama lain, orang kata courage, bagi sokongan, bagi galakkan, jangan putus asa, ya. Kerana banyak yang kita dapat elakkan sekiranya kita memilih untuk bertindak dengan bijak. Saya inginlah petik orang kata laporan media paling barulah, kira ni kemarin punya laporan media 10 hari bulan yang dikeluarkan oleh Sinar Harian. Saya nak petik lah. Dia ada beberapa kes tapi kita ambil kes yang orang kata kes yang dekat dengan diri kita lah. Yang pertamanya, saya teringat bukan setakat Sinar Harian, saya teringat juga sebenarnya saya pun duk dengar radio pagi tu, ada seorang lelaki ni dia telefon stesen radio. Dia bagi tahu dia ni sebenarnya kena berhenti kerja. Tapi dia pergi kerja macam biasa sebab dia kata dia tak sampai hati nak bagi tahu isteri dia yang dia ni sudah pun diberhentikan kerja. Dan isteri dia pula tak perasan. Kenapa dia duk bawa baju spare, dia pergi kerja macam biasa, sebenarnya dia tidak lagi bekerja. Jadi situasi begini yang kita maksudkan. Ya, kenapa? Kerana tak sampai hati nak bagi tahu. Kenapa? Dia takut isteri dia nanti terbeban. Mungkin isteri dia seorang yang tak boleh menerima penekanan. Jadi kes satu lagi yang dibawa ni mengenai seorang tukang masak, bila dia terlampau stres, dia terlampau tension kerana diberhentikan kerja, dia ambil jalan mudah iaitu dengan membunuh diri. Jadi kita minta orang luar sana, kita minta orang awam supaya tidak kira apa sahaja yang berlaku, sesungguhnya gelombang ketiga penularan COVID ni dia sebenarnya orang kata satu dunia. Ya, satu dunia yang berdepan dengannya, bukan negara kita sahaja. Jadi kita berharap PKPB yang kita bangkitkan ini iaitu prihatin kita pilihan bijak ini, supaya kita menjadi seorang yang bijak dan membuat keputusan. Janganlah terburu-buru, cubalah melihat mereka yang tersayang. Sesungguhnya ada jalan, ada ruang. Bukan
kita tidak mampu untuk memberi ketenangan, tetapi sekurang-kurangnya kita membuka ruang bahawa mental kita itu adalah sesuatu yang kita mampu kawal sebenarnya. Jadi sebab itu kita kata bila kita tenang, insyaAllah kita akan membuat pilihan yang cukup bijak. Jadi kerana itu kami bangunkan PKPB versi AKPK. Tapi pada masa yang sama, PKPB yang kami maksudkan ini, pada Ramadan yang lalu, iaitu pada PKP yang kedua atau yang ketiga, sebenarnya kami telah menyiarkan satu artikel yang kita kata PKP versi kami, iaitu P itu positif, K itu kawal selia, P itu adalah panik simpanan, dan ketika kita gabungkan ketiga-tiga akronim ini, maka kita membuat pilihan yang bijak dan cukup push. Itu sebenarnya yang kita bangunkan. Ya, itu menunjukkan bahawa AKPK sendiri prihatin juga kepada masalah yang dihadapi oleh mereka yang kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kerajaan juga telah menunjukkan keprihatinnya dengan mengadakan pakej-pakej bantuan yang diumumkan dalam pakej rancangan ekonomi prihatin, dan juga kalau kita tengok dalam bajet yang dibentangkan baru-baru ini pun juga banyak bantuan, insentif dan sebagainya diberikan untuk memulihkan kembali ekonomi rakyat dalam kita hadapi cabaran dan seterusnya. Jadi puan, memang kalau kita diberhentikan kerja dan sebagainya atau perniagaan terpaksa ditutup, memang tekanan cukup hebatlah dalam jiwa kita sendiri kan. Jadi itu perhatian keluarga diperlukan, perhatian masyarakat juga amat kita perlukan supaya memahami mungkin ada kekurangan-kekurangan yang tak dapat kita jelaskan, pinjaman hutang dan sebagainya. Semua pihak kena prihatin kerana kita dalam keadaan kesusahan yang bukan kita mahu, tetapi ini terpaksa kita hadapi kerana dalam rangka kerajaan untuk menghadapi memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini, kita sama jaga kita nak jaga kesihatan dan keselamatan rakyat negara kita, kerajaan terpaksa laksanakan. Tapi bagaimana pula mereka yang menghadapi dibuang kerja, kehilangan pendapatan dan sebagainya ini, bagaimana untuk mereka menempuh cabaran PKPB ni? Itulah macam yang kerana itu daripada awal tadi kita tekankan, sebenarnya pastilah ramai yang mengeluh lah. Namun kita nak ingatkanlah, saya nak ingatkan termasuk diri saya sendiri, bukan kata lagi orang kata AKPK tak rasa, kami rasa, bukan. Kita semua terkesan. Saya nak ingatkan diri kita, termasuk diri saya sendiri, sebenarnya apa yang berlaku itu kita kena terima bahawa dia adalah sesuatu yang di luar kawalan kita. Macam mana kita berkeras untuk tidak menerima, inilah hakikatnya, iaitu dunia sedang menerima gelombang ketiga yang menyebabkan ekonomi negara kita tergugat. Jadi mereka yang terjejah dan terkesan, kita faham emosi terganggu dan menyebabkan pelbagai masalah lain timbul. Tapi kita nak pesan, jangan kita terus menerus mencari mengapa dan kenapa. Tetapi kita yang paling utama ni, kita kena tetapkan hati dan yakin dan percayalah bahawa ujian ini kita kena terima. Sama ada kita ni agama apa sekalipun, kita kena terima bahawa ini adalah ujian yang Maha Esa. Siapalah kita untuk melawan takdirnya, kuatkan hati demi keluarga, teruskan berdoa agar musibah ini berjaya dibendung. Tapi yang saya maksudkan yang tadi, bila kita cabaran. Okey, cabaran yang pertama ni saya nak pesan kita kalau boleh kita dah perincikan tadi, saya dah bagi tahu P yang pertama itu adalah positif. Kita dah perincikan masa PKP, tapi kita tekankan lagi sekali, berusahalah untuk menjadi positif. Kerana apa? Yang pertama ni saya tahu positif ni bukan mudah. Kita senang nak sebut, tapi untuk menjadi seorang yang positif ni bukan mudah. Tetapi kalau kita boleh imbas balik, kalau PKP yang pertama bulan 3, bermula daripada bulan 3, 18 Mac, April, Mei, sesungguhnya kita berjaya. Maknanya kita telah berjaya melakukan ketika berlakunya PKP fasa 1 dulu kan, masa mula-mula dulu. Kita dah berjaya mengharunginya. Jadi maknanya bila Mac ini, kita kena buat lagi sekali, kita kena harungi lagi sekali, kita kena kekal untuk menjadi seorang yang positif. Kerana apa? Kerana kita ni kena ingat bahawa kita ini, kalau siapa yang dah berkeluarga, mereka dah berkeluarga. Jadi kalau kata kita ni, orang kata apa, tak kuat, macam mana dengan ahli-ahli keluarga kita yang lain? Dan kita juga perlu faham bahawa bukan kita saja yang terkesan, ramai lagi di luar sana. Cuma dia kata jangan mengeluh. Kalau kita mengeluh ni,
Ya, kalau kita mengeluh ni, kita tak mendatangkan apa-apa hasil. Takkan kita hanya nak mengeluh melakukan apa-apa tindakan. Ya, yakin dan percayalah bahawa rezeki itu milik Tuhan. Jadi cari, orang kata cari. Sekarang ni kalau saya tengok banyak orang yang keluar media yang mengatakan mereka ini terkesan, tapi pada masa yang sama mereka cuba mencari sumber yang lain. Kenapa? Kita ini punya tanggungjawab dan keluarga. Saya minta janganlah kita mudah mengalah dengan permainan kehidupan. Kenapa? Orang yang di ujian dan dugaan ini sebenarnya kita mampu menanganinya. Terus cekalkan hati dan ayolah kita bangkit. Dan itulah saya tahu bahawa kita mungkin tak mampu nak meredakan ketegangan perasaan dan hati mereka di luar sana, tapi sekurang-kurangnya kita cubalah menjadi positif, P, positif. Cuba untuk menjadi positif. Yang tak patut, yang negatif, kata-kata yang menyebabkan semangat kita jatuh tu, kalau boleh kita jangan dengar. Kita jangan orang kata apa, jangan fikir. Orang Penang kata jangan fikir. Jadi cabaran dia, sebenarnya cabaran yang paling kuat tu sepenuh PKPB ni, cabaran kita tu adalah diri kita sendiri. How we want to comfort ourselves. Itu yang pertama. Nak comfort ourselves ni sebenarnya bukan mudah. Sebab kekal positif kalau boleh, ya. Okey. Ya, jadi kita kata puan tadi, kita tak perlu mengeluh, sebaliknya kita boleh mencari jalan. Ada kaedah-kaedahnya untuk kita mengatasi masalah. InsyaAllah akan ada. Ya, Di dalam betul. meneruskan kelangsungan hidupnya. Agaknya bagaimana untuk kita menangani. Sedangkan pendapatan tidak lagi seperti dulu. Dulu kita mungkin ada gaji secukup-cukuplah untuk kita menyara, membiayai keluarga kita. Hari ini ada yang hilang terus pendapatan. Hanya mengharapkan bantuan ataupun sumbangan diberikan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk juga oleh kerajaan. Macam mana kita nak meneruskan kelangsungan hidup sedangkan pendapatan tidak lagi seperti dulu? Okey, itu yang kita di AKPK ni kita membangunkan. Kita ada banyak modul, kita ada aliran tunai, kita ada asas meminjam. Tapi khusus untuk keadaan lah ni, kita percayalah tidak ada kata-kata sebenarnya orang kata apa untuk menenangkan keadaan kecelaruan hati tu dengan pendapatan. Tak ada lah ni, saya tidak mempunyai pendapat. Okey. Kita pun datang baru-baru ni, kerajaan pun dah umumkan dengan bajet 2021. Mungkinlah kita ada sedikit kelegaan walaupun dia bersifat sementara. Namun orang kata walaupun dia sementara, terima sahaja pemberian ini, sementara dalam masa yang sama kita berusaha mencari sumber baru. Kadang-kadang kalau kita nak cari sumber baru ni, bila kita tidak tenang, kita kusut, kita tak boleh nak fikir dengan waras. Sebab itu kenapa saya kata yang pertama tadi untuk kekalkan positif. Okey. Hari ini kalau boleh cuba senaraikan, kalau saya tengoklah ya, kita ada banyak orang kata laman sesawang ataupun link-link yang diberikan untuk kita mengetahui apakah jenis bantuan dan anggaran jumlah pemberian yang kita dapat. Banyak sebenarnya, kita boleh Google saja pergi cari, ada banyak benda-benda, ada banyak link yang boleh kita cari. Okey, senaraikan sumber-sumber bantuan dan juga yang mungkin kita dapat berdasarkan bajet tadi, ya. Sementara kita nak dapat orang kata kerja baru ke, sementara kita nak mula perniagaan baru ke, okey, senaraikan dulu. Sebab kalau mereka ini individu, ya, sebenarnya sebabkan dia kata untuk rakyat kan, prihatin untuk rakyat, makanya banyak yang diberikan, ya. Yang orang kata yang duk bergaduh tu biar pi dulu, tapi terima, redha dulu, terima saja. Tetapi PKK yang kedua ni, dia kata kaedah kawal selia. Hak ni yang kita kena guna kaedah ni. Bermakna, ya, orang kata kat saya, ya, saya ada banyak ni, sumber saya terhad. Ya, betul. Tapi macam mana kita nak kawal selia sumber yang terhad tu? Jadi untuk masalah ni, kalau ikut pengurusan kewangan, kalau boleh kita ketepikan benda yang tak perlu, benda yang bersifat kehendak, kita kalau boleh kita ketepikan. Tak ada langsung pun tidak apa. Yang kita perlu tekankan hari ini adalah keperluan semata-mata. Sebab itu, saya selalu pesan, ambillah iktibar daripada pandemik ni. Kalau dulu kita punya kewangan tu kita tak endah tak endah. Adakah, tak adakah, ya, kita pinjam ke lebih daripada kemampuan. Banyak benda yang berlaku, kesilapan yang kita lakukan dalam kewangan kita sebelum ini.
Jadi inilah masanya untuk kita berubah. Kita ubah formula kewangan kita. Kalau dulu formula kewangan kita tak betul, inilah masanya untuk kita betulkan. Kita ambil kaedah kawal selia ni, kita tulis. Setengah orang macam saya ni old school. Kalau saya tak tulis, kita tak nampak. Kalau boleh kita tulis, senaraikan. Apakah bantuan yang kita terima? Apakah pembayaran yang kita kena bayar? Apakah pembayaran yang kita bayar itu boleh ditangguhkan? Ya, jadi benda-benda ini sebenarnya kerana banyak agensi yang boleh bantu kita sebenarnya. Sebab itu saya kata kita kena positif, kita kena tenang. Kalau kita tidak berada dalam keadaan tenang, kita tak nampak. Ya, kita tak nampak di manakah channel hala tuju kita dalam keadaan ini. Dan yang paling penting dalam keadaan kita nak mengawal selia ni, kita orang kata apa, benda pertama yang kita selalu terlepas pandang. Ya, tidak kisah bangsa apa, agama apa, bersyukurlah. Kerana kita ni selalu mengabaikan syukur. Kalau kita mengabaikan syukur ini, insan yang bagaimanakah kita ini? Saya tidak mampu untuk menenangkan hati tuan-puan, tapi bersyukur itu mampu menjadikan kita ini manusia yang tidak akan menyalahkan sesiapa dalam keadaan apa sekalipun yang sedang kita hadapi. Makanya positif dan kawal selia. Kaedah kawal selia. Kawal selia apa? Dengan sumber yang terhad tadi, kita kena kawal selia. Mulai hari ni, kalau sebelum ni tak pernah buat bajet, kena buat. Ya? Kalau sebelum ni tak pernah nampak berapa duit kita keluar masuk, hari ni kita kena buat. Ya, kerana apa? Inilah orang kata isu yang serius hari ni, iaitu kekangan kewangan. Ya Puan, dua perkataan yang saya suka dengar di sini. Pertama sekali, kita bersyukur. Syukur apa yang kita ada, dan sekarang ni kita dalam keadaan yang kesusahan. Namun kita masih lagi ada sumber-sumber yang boleh kita manfaatkan untuk kita membantu keluarga. Dan yang keduanya, saya tertarik dengan perkataan penuhi keperluan terlebih dahulu dan ketepikan kehendak. Yang ini yang selalunya kita terlepas pandang. Jadi bila kita ada duit yang cukup, kita keperluan pun kita cari, itu sudah semestinya kita nak memenuhi pula kehendak, kita nak itu, nak ini kan. Jadi dalam keadaan keuangan kita yang terbatas ini, sumber pendapatan kita pun terhad. Jadi kita perlu mengambil langkah-langkah supaya kita tidak terjerumus dalam kancah kita menghadapi lebih lagi masalah keuangan di masa akan datang ni Puan. Baik, kita nak melihat okey, mungkin boleh Puan teruskan sedikit lagi. Okey. Kemudian dalam keadaan sekarang saya sendiri pun pengguna. Saya sendiri pun dalam masa yang sama sebagai seorang pengguna, saya pun as an observer duk perhati je orang Saya tengok sekarang ni daripada musim kita PKP yang pertama sampai dan ni, masih ada golongan yang panic buying. Dia panic buying. Bila kerajaan buat announcement, bila dia tengok kes pelan lama pelan naik, bila terus je dia buat announcement PKPB, masih berlaku lagi pembelian panik. Jadi kita ni dalam kewangan ni, kita kata kita tak boleh panik, tapi paniklah untuk simpanan. PKP, panik untuk simpanan. Dia sebenarnya tidak ada formula khusus untuk kita berjaya dalam perusahaan kewangan, melainkan dia tingkah laku terhadap kewangan. Sebab psychology of money tu, psikologi wang tu, dia kata adalah behavior, tingkah laku kita terhadap kewangan kita. Jadi kalau siapa yang mungkin tak pernah baca, tak pernah nampak, tak pernah orang kata came across any statement, saya nak bagi tahu dia ni psikologi kewangan ni, dia kata macam mana diri kita, macam mana attitude kita, begitulah attitude kita terhadap kewangan. Sebab itu saya kata kita harus berubah sikap. Kita harus berubah sikap sebab dalam keadaan sekarang kita sajalah nak tanya kita harus belajar sesuatu daripada pandemik ini. Kerana apa, orang kata apa? Adakah relevan lagi nak cakap pasal simpanan dalam keadaan sekarang? Ya, betul. Sekarang ni kita bercakap tentang kelangsungan hidup. Tetapi, tidakkah kita belajar sesuatu daripada keadaan ini? Tidakkah kita perlu untuk menyimpan sedangkan orang kata apa, dalam keadaan kita keterkial-kial hari ni, inilah permulaannya. Permulaan untuk kita belajar menyimpan. Simpan ni sebenarnya sangat subjektif. Cuba kita tanya diri kita ni dah kerja berapa lama? Adakah kita dah kerja 10 tahun? 15 tahun? 20 tahun?
tang mana simpanan kita yang kita dah kerja 20 tahun ni. Sebab itu kita kata pentingnya mengurus kewangan itu kerana apa? Orang kata apa? Supaya kita bila berlaku keadaan kecemasan sebegini, kita orang kata tidaklah kita orang kata apa terkial-kial, kita adalah sedikit orang kata simpanan untuk survival. Tapi buat mereka yang tidak ada, ambillah iktibar keadaan untuk kita mulakan start now lah, belum terlambat. Okey? Baik Puan, macam mana yang dikatakan tadi, yang kadang kita ni dalam keadaan sekarang ni kita merasakan kita nak berbelanja untuk persediaan kemungkinan wabak ini akan berterusan, tapi itu sebenarnya tak perlu pun. Pihak kerajaan sendiri memberi jaminan bahawa bekalan makanan dan sebagainya cukup. Mencukupi. Kerajaan Ya, betul. sentiasa mengawasi stok makanan negara ni supaya sentiasa cukup untuk menanggung rakyat negara kita ini. Dan kalau seperti mana yang Puan maklumkan tadi, panic buying, saya pun selalu tengok jugalah bila pergi ke pasar raya misalnya untuk beli barang keperluan, saya tengok sampai bertroli-troli dibeli oleh pembeli kita. Ini mendorong untuk kita membeli juga barangan yang bukan kita perlu masa tu kalau kita membuat pembelian panik ini. Jadi kita beli setakat penggunaan dalam tempoh yang singkat, kerana besok lusa boleh kita pergi lagi untuk mendapatkan barangan keperluan yang dijamin oleh kerajaan mencukupi. Jadi saudara sekalian, nonton ya, kita boleh terus menyaksikan program kami Plaza at Japan Negeri Sembilan ini. Boleh like, boleh share dan boleh mengemukakan soalan. Nantinya akan kita minta dijawab oleh Cik Nurhaliza Abu Bakar, pegawai daripada AKPK yang bersama-sama kita dalam ruangan ini pada pagi ini. Baik, kita cuba tengok kalau ada soalan-soalan yang telah pun dikemukakan. Ada satu soalan Puan yang saya boleh baca di sini. Okay. Assalamualaikum, soalan saya, kerajaan telah memberikan kemudahan moratorium sebelum ini. Dengan kemudahan tersebut, rakyat boleh berbelanja terutama untuk menguruskan perbelanjaan ketika PKP. Panjang jugalah. Di saat ada yang diberhentikan kerja atau dipotong gaji dan kesannya berterusan sehingga ke hari ini. Tetapi bagaimana jika menggunakan simpanan kemudahan moratorium yang lalu untuk pembelian barang kemas sebagai aset masa hadapan? Adakah ini suatu cara yang bijak dan sesuai dalam keadaan sekarang, dan ketika sekarang harga emas boleh dikatakan agak tinggi? Ini soalan ini menyentuh kalau nak menggunakan moratorium untuk melabur ni Puan, tapi apakah perlu ketika ini? Mungkin boleh jelaskan. Tapi sebenarnya moratorium ni kita akan pergi kemudian selepas ini, ya. Ya, betul. Jadi boleh nak jawab jugalah. sekarang pun boleh atau kita jawab kemudian? Ingat kita tengok dulu video. Kalau dah bersedia, kita tengok dulu video mengenai AKPK ini, dan soalan ini kita bawa selepas segmen ini. Kita saksikan. Kerana aku memilih untuk tidak lari, kerana aku memilih untuk mengurusnya, Video. kini aku bebas menikmati kehidupan.
Adakah anda terkesan dengan kehilangan punca pendapatan? Anda terbeban dengan bebanan hutang? Mencari saluran untuk menjana pendapatan? Anda ingin menceburi bidang perniagaan dan bantuan modal? Adakah anda ingin meningkatkan kemahiran? Adakah anda buntu dan tertekan? Sertai program Demi Esok, ayo bangkit. Langkah 1. Dapatkan maklumat berkenaan peluang untuk menjana pendapatan. Klik pautan disediakan bagi mengetahui peluang yang ditawarkan oleh setiap agensi. Langkah 2. Bantu kami mengisi maklumat untuk membantu anda. Langkah 3. Anda akan disalurkan kepada agensi-agensi yang berkaitan. Tindakan anda diperlukan demi esok yang lebih baik. Baik, saudara, kita terus kembali Influencer at Japan Negeri Sembilan bersama dengan Cik Nur Haliza Abu Bakar, Timbalan Pengurus Jabatan Pendidikan Kewangan, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Jadi puan, tadi saya telah pun membaca satu soalan. Jadi elok kalau kita teruskan kepada soal jawapan kepada apa yang telah pun saya bacakan tadi lah terlebih dahulu. Sebelum kita ke berbicara lanjut mengenai tajuk yang kita bincangkan hari ini, prihatin kita pilihan bijak. Soalan tadi ya? Ya, yang menggunakan kemudahan moratorium ini untuk membeli barang kemas, melambung. Okey. Sebenarnya ini bukanlah soalan pertama kali yang saya jumpa dia bertanya tentang sama ada boleh ataupun tidak duit moratorium itu digunakan. Ada yang pernah bertanya, Cik Liz, boleh tak saya nak beli kereta baru ni? Sebab apa? Interest kereta murah ni. Dia sebenarnya tentang perusahaan kewangan. Moratorium tu lah, dia kena bagi contoh supaya nampak. Katalah moratorium yang dia dapat tu adalah 2,000. Iaitu duit kereta dia 500, duit rumah dia 1,000, duit pinjaman peribadi dia 500, maka jumlah moratorium yang dia dapat adalah 2,000. Jadi kalau 2,000 dikalikan dengan 6 bulan, dia ada 12,000 sebenarnya. Ya. Tapi sebab itu saya kata, duit moratorium ni yang pertama ni kalau kita ni bijak lah ya. Ya, sebab kita kena tengok profil peminjam tu macam mana. Katalah profil peminjam tu dia ni ada sekeping kad kredit berbaki 6,000. Jadi kalau kata dia ada baki kad kredit 6,000 dengan dia nak beli mas tadi, lebih baik dia ambil duit moratorium ni, dia pergi settlekan hutang-hutang kecil, orang kata. Setengah orang kata hutang jahat. Kenapa dia kata hutang jahat? Sebab dia kata pinjaman kad kredit ini kerana kadar dia sangatlah tinggi. Ya, betul. Ya, sangat. Tapi kalau dia tidak ada pinjaman-pinjaman jahat tadi, tapi kalau dari segi pengurusan kewangan kita kata pinjaman yang tidak produktif. Kalau dia tidak ada pinjaman-pinjaman tadi tu, makanya duit yang moratorium yang dia ambil ni, dia memang dapati duit itu memang solely dia boleh invest untuk dia labur. Jadi sebab itu saya kata dia bergantung kepada profil peminjam. Jadi kita kena tengok profil dia. Dia kena tahu diri dia. Kalau dia tahu dia memang tidak ada hutang, memang duit itu memang dia gunakan untuk sesuatu yang boleh menjana. Kenapa kita kata menjana? Sebab kalau tengok keadaan mas hari ini, kalau saya nak bandingkan harga mas dengan 2-3 bulan, hari ini punya harga emas boleh dikatakan murah berbanding dengan 3-4 bulan sebelum ni, yang mana dia mencecah hampir-hampir 300. Hari ini dia dah turun balik kepada 245, 250 macam tu lah. Itu harga 2 minggu lepas. Hari ini saya tak cek lagi harga berapa. Jadi kalau kata dia ada kemampuan di situ untuk dia beli emas, maka silakan. Mungkin emas itu nanti pada masa akan datang dia boleh gunakan balik sebagai orang kata sumber untuk kewangan dia kalau dia berada dalam keadaan kekangan kewangan, kerana harga emas ni dia ada turun naik. Tapi sekiranya dia ada pinjaman, maka lebih eloklah dia bayar pinjaman yang kadar dia lebih tinggi. Sebab tu pinjaman ni dia ada 2 kategori untuk mereka yang di luar sana. Kategori yang pertama kita kata pinjaman bercagar, iaitu rumah, kereta, tanah, saham. Kenapa? Cagaran dia dipegang oleh bank. Satu lagi kategori kita panggil pinjaman yang tidak bercagar. Yang tidak bercagar ni pinjaman peribadi, pinjaman kad kredit, ya, pinjaman mikrokredit. Dia tidak ada cagaran. Jadi kalau nak bandingkan bercagar dan tidak bercagar, yang tidak bercagar ni kadar dia memanglah lebih tinggi. Jadi sebab itu kita kata lebih baik kita kurangkan komitmen kita dengan membayar kadar yang tinggi ni. Pergi settle yang ni dulu.
Tapi kalau tak ada, silakan. Sebab itu kita adalah orang yang bijak untuk menentukan kewangan kita kerana orang lain tidak tahu. Jadi itu nak jawab soalan dia tadilah. Ya, terima kasih. Pada saya lah Puan, moratorium ini matlamat asalnya adalah untuk membantu mereka yang terjejas pendapatan untuk menggunakan betul. duit ini Ya, betul. untuk menyara kehidupan semasa. Jadi bukan untuk mendapatkan moratorium, tidak membayar dalam tempoh 6 bulan ini, ambil duit berkenaan untuk digunakan dalam pelaburan lain, itu tidak memenuhi matlamat moratorium lah agaknya pada saya lah. Ya, Ya betul. Kerana orang yang ambil moratorium ni, dia tak terjejas pun dia ambil juga sebab diberi secara automatik. ya, ya. Dan moratorium fasa pertama Puan telah pun berakhir pada 30 September yang lalu. Sekarang ni moratorium hanya diberikan secara bersasar lah kepada mereka yang benar-benar terjejas pendapatan dan berunding dengan institusi pembiayaan ini untuk mendapatkan moratorium lanjutan. Jadi bagaimana agaknya pelanjutan ini bagi mereka yang layak, terpaksa memohonlah. Jadi mohon Puan jelaskan sikit kepada penonton kita mengenai lanjutan moratorium, manfaat yang boleh didapati oleh mereka yang mendapat pembiayaan daripada institusi kewangan. Okey, kalau ikutkan orang kata yang baru ni punya announcement, dia kata bantuan bayaran balik pinjaman bersasar. Ia sebenarnya merupakan orang kata bantuan tambahan merupakan bantuan bayar balik pinjaman tambahan yang akan diberikan kepada dua kategori peminjam lah. Yang pertama kita kata individu B40 yang menerima bantuan sara hidup BSH ataupun yang baru ni dia panggil bantuan prihatin rakyat lah. Itu kategori B40 yang pertama. Kategori yang kedua dia kata adalah perusahaan mikro. Perusahaan mikro ni pula dia kena tengok takrifan SME Corp yang mana kemudahan yang diluluskan. Kemudahan yang diluluskan maknanya kredit lah, kredit yang diberi oleh institusi kewangan sehingga 150,000. Ini dua kategori. Apa yang dua kategori ni dapat? Dia pun dapat dua juga. Dia boleh pilih dua. Yang boleh memohon sama ada yang pertama, dia boleh pohon untuk menangguhkan ansuran pinjaman selama 3 bulan. Ataupun dia kurangkan ansuran bulanan sebanyak 50% selama 6 bulan. Tapi untuk kategori ni mereka kena faham yang mereka ni tidak boleh ada tunggakan melebihi 90 hari. Ini syarat dia sama macam syarat yang sebelum ni lah. Sebab saya teringat ada satu kes yang ini pun kita minta dia rujuk balik kepada bank. Kenapa? Dia dapat moratorium 6 bulan. Sebenarnya dia ada tunggakan. Dia tak layak dapat moratorium tu. Dia sedar dan dia tak layak sebab dia ada tertunggak. Tapi dia tak habaq dekat bank. Dan dia ambil moratorium ini. Lepas habis yang moratorium ini, dia mendapat surat tindakan undang-undang. Kerana 6 bulan tak bayar, campur dengan tertunggak yang 2 bulan sebelum ni. Jadi sebab itu saya kata, peminjam ni dia kena ada tanggungjawab moral sebagai seorang peminjam. Kita kena tahu keadaan pinjaman kita ni. Kerana kalau kata kita tak bayar, sebab dia kata potong gaji. Kalau kita tengok gaji kita lebih, maknanya kita tahu pinjaman itu tak dibayar. Jadi di sinilah kita kata tanggungjawab moral seorang peminjam. Dia kena peka kerana loan tu dia yang ambil. Jadi inilah orang kata boleh mohon peminjam yang layak ni boleh terus orang kata pergi dekat mohon kepada bank. Cumanya untuk kategori pembiayaan Islam. Pembiayaan Islam bagi sewa beli, mereka kena sign orang kata perjanjian baru. Kalau kereta tu dia tertakluk kepada Akta Sewa Beli lah 1967, dan kalau pembiayaan Islam dia adalah keperluan syariah. Jadi kena rujuk dengan institusi kewangan masing-masing lah. Itu yang dikatakan kita kena prihatin tadi tu. Ya, betul. Kita kena prihatin kepada prihatin. kehidupan keuangan kita sendirilah. Kalau kita sendiri dah tertunggak, kemudian kita tanpa mengambil tindakan terus beranggapan bahawa kita dapat moratorium 6 bulan lagi, jadi dah tertunggak. Betul. Sebab syarat dia jelas mengatakan tidak boleh ada tertunggak, barulah dapat. Dan sebenarnya kita juga mengukur, tu yang kata prihatin, mengukur kemampuan keuangan kita. Kalau gaji kita, pendapatan kita tak terjejas, sebenarnya tak perlu pun kita mengambil moratorium, dan kita boleh walaupun pihak institusi kewangan memberi secara otomatik, tapi kita masih boleh memaklumkan bahawa kita tidak memerlukan moratorium dan kita terus membayar
Tapi itulah kesilapan yang kita lakukan, walaupun kita tak perlu sebenarnya monitoring, tapi kita ambil macam mana kedudukan orang yang macam ini, Puan. Itulah yang kadang-kadang kita faham, dan kita pun orang kata apa, aware, kita sedar bahawa ada segelintir nanti kan kalau sabut ramai marah pula, ada segelintir mereka yang sepatutnya tidak perlu mengambil moratorium. Kerana apa? Mereka ini tidak terjejas. Bermakna pendapatan masih berjalan seperti biasa. Tetapi kerana pengumuman automatik tadi, mereka ambil. Jadi kalau ambil tu, sudahlah ambil. Sudahlah diambil. Tapi objektif tak tercapai. Apa yang dikatakan objektif tak tercapai, contoh dia lah saya bagi. Katakanlah dia kata tujuannya nak ambil moratorium tu kerana nak pergi settle satu pinjaman kecil, contohnya mungkin kredit kad ataupun ansuran bulanan motosikal yang dia ambil, ataupun ansuran bulanan perabot, ansuran bulanan alat elektronik, banyaklah ya ansuran bulanan ni. Dan niat dia sebenarnya dia nak pergi settle hutang tadi, tapi kerana orang kata kerana duit ni kita kelabu mata. Kerana duit ni kelabu mata, dia tengok banyak. Every month dia ada access 2,000, 2,000. Kita ambil contoh awal tadi, dia setiap bulan dia nampak ada lebihan 2,000. Iaitu yang dia terpandang benda lain, iaitu nak beli barang kemas, dia nak pergi tukar kereta yang dah ada ni, kita tak tahu lagi macam mana. Jadi untuk mereka yang sudah pun melakukan kesilapan, saya setiap kali kita akan bagi tahu sebenarnya belum terlambat. Sebab itu saya kata dia adalah tingkah laku kita. Tingkah laku ni adalah sesuatu yang tak ada siapa boleh ubah melainkan diri kita yang kena mengubahnya. Diri kita yang kena ubah. So start from now on. Tolong ubah sikap, tolong ubah tingkah laku terhadap kewangan. Kita dah pernah buat silap dulu, jangan buat silap lagi. So hari ni kena tengok. Kalau kata kita masih ada pendapatan, syukur, dan apakah tindakan kita selanjutnya. Kalau kata mereka ini tengok tadi pinjaman tadi belum selesai dan masih tidak boleh bayar seperti biasa. Maknanya kalau dia bayar tu dia ada sedikit orang kata ketat sikit bila dia bayar hutang tu, maka bolehlah merujuk kepada AKPK, bolehlah datang kepada AKPK, sahabat kewangan anda, untuk kita bantu menjadualkan semula pinjaman. Masih ada satu agensi yang boleh bantu secara percuma. Kita cuma untuk memang, mereka. Ya, memang adalah yang berlaku kesilapan. Kita jangan teruskan lagi kesilapan ni. Yang akhirnya kita tengok di sana tak selesai, sini tak selesai kan. Tetapi ada agensi AKPK sedia membantu pada bila-bila masa ya. Bila-bila masa. Rujuklah daripada pegawai AKPK, boleh masuk ke laman sesawang AKPK. Kalau ada nanti boleh puan maklumkan untuk pengguna kita nanti mendapat maklumat mengenai AKPK. Baik, kita teruskan lagi puan ya. Satu inisiatif yang diambil oleh pihak AKPK Demi Esok Ayuh Bangkit. Ini merupakan inisiatif kerjasama antara AKPK dan beberapa agensi yang lain untuk membantu individu yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Boleh puan terangkan apakah faedah yang dapat didapati oleh seorang individu dalam menangani masalah pendapatan akibat kehilangan pekerjaan melalui Demi Esok Ayuh Bangkit? Okey, kita Demi Esok Ayuh Bangkit ni sebenarnya merupakan usaha sama antara AKPK dengan agensi di bawah jaringan kita panggil Sinergi Sosial. Sinergi Sosial ini di antara agensi yang terlibat di bawah kerjasama usaha sama ini adalah yang pertamanya Pekeso, MDEC, Jabatan Tenaga Kerja JTK, Amanah Ikhtiar Malaysia, Giat Mara, Tekun dan Miasa. Agensi-agensi ini dia akan memberi bantuan dan makluman berkenaan dengan kita ada modul kewangan, kita ada pendidikan dan latihan, kita ada pekerjaan dan perniagaan, perubatan, kesihatan dan faedah perlindungan. Contohnya lah bentuk bantuan kenapa kita kata kita ada MDEC, kenapa kita kata kita ada Amanah Ikhtiar. Inisiatif ni dia terbuka kepada semua individu yang mencari peluang untuk menjana pendapatan melalui temuduga pekerjaan, menceburi bidang perniagaan. Kalau kata nak ceburi bidang perniagaan, kita ada orang kata macam Tekun, macam Amanah Ikhtiar, selain daripada memberi pembiayaan, dia turut bantuan modal, dia turut memberi latihan kemahiran.
Kemudian kita apa orang kata juga dia akan memperoleh kesihatan minda melalui skim-skim yang disediakan oleh agensi kerajaan yang terpilih lah. Jadi sinergi sosial kami ni sebenarnya kita dah bawa di merata-rata tempat yang kita pergi. Kita akan buat satu program yang contohnya ada syarikat yang memberhentikan pekerja, kita bawa program kita ni, kita bawa juga agensi kami yang agensi usaha sama ni tadi, mereka turut ada dalam program itu. Kalau kata dia startup, dia nak buat bisnes, dia tak tahu macam mana, maka kita akan bawa dia pergi jumpa siapa. Kita ada Giat Mara di situ. Dia ni nak digital, dia ni seorang yang lebih ke arah digital teknologi, tapi dia tak tahu macam mana nak bangunkan, maka kita ada orang MDEC. Jadi di situlah fungsinya agensi-agensi ini membantu. Sebab itu saya kata sebenarnya sangat banyak peluang di negara kita ini yang diberikan, bukan sahaja dalam bentuk bantuan modal, kita juga bagi latihan kemahiran. Tak pandai berniaga, kita ada latihan kemahiran. Tak pandai urusan kewangan, kita ada AKPK. Tak tahu kat mana nak cari orang kata apa modal, kita ada Amanah Ikhtiar, kita ada Tekun, kita ada Mara. Jadi orang kata kalau berlakunya program sinergi sosial ini, maka datanglah kepada kami. Kita akan bawa bersama program kita akan buka minda mereka yang diberhentikan kerja, yang nak memulakan perniagaan. Sesungguhnya kami di sini adalah untuk membantu. Untuk membantu. Lepas itu di bawah satu program yang dilaksanakan oleh AKPK bersama dengan agensi tertentulah bagi membantu mereka yang sememangnya menghadapi masalah kewangan. Ini kebanyakan kerjasama ini dengan agensi yang ada kaitannya dengan kerajaan. Ya, betul. Ya. Baik, kita masih cuba melihat soalan-soalan yang dikemukakan oleh penonton kita ya. Ada satu soalan dari penonton, bagaimana, ini graduan yang tanya bagaimana dengan para graduan untuk mula menyimpan pada musim pandemik ini? Boleh share sedikit tips mengenai hal ini, nak menyimpan juga. Kita sebut pasal nak menyimpan. Masa pandemik ini masih ada yang merasakan mereka masih boleh menyimpan. Ini baguslah kalau cukup perbelanjaan ni. Puan boleh share. Okey. Dia macam saya cakap awal tadi simpanan ni dia subjektif. Kita kalau ikut buku dia kata nak simpan berapa? Dia kata 10%. Tapi lah ni kalau nak sebut 10%, orang kata Cik Lee saya 10% pun tak ada Sebab itu kata RM1 pun simpanan. Tak perlu pergi jauh lah. Saya ambil contoh lah, saya kat rumah lah berlaku keadaan lah ni, saya pun work from home, saya pun berada di Pulau Pinang, masih bekerja, tapi pada masa yang sama saya ni juga orang kata apa, tolong-tolong adik-adik saya duk berniaga saya dapat upah tak banyak lah kan yang syok tu sepanjang sebulan ni saya agihkan duit yang saya dapat saya agihkan, saya dapat berapa? Saya dapat RM15 sehari, jadilah RM15, orang kata tak besar tapi RM5 kala hijau tu saya akan pastikan saya asingkan. Dia tips simpanan ni sangat banyak. Yang pertama, kalau suka simpan shilling, asingkan shilling. Kalau suka warna hijau, asingkan hijau. Kalau suka warna purple, ya Allah Cik Liz, purple sekarang ni takutlah nak simpan takut nak digunakan. Tak apa, RM1 pun tetap simpanan. Untuk adik-adik graduan, hari ini saya faham kita ni banyak kelas kita online. Bermakna kita banyak duduk di rumah. Ya, ramai dia sebenarnya graduan ni, kalau tanya saya, mereka ini kreatif sebab generasi mereka ini memang telah hasil kajian mengatakan bahawa mereka ini kreatif dan mereka brilliant. Mereka inilah yang banyak melahirkan idea-idea baru pada hari ini. Jadi adik-adik kat luar sana tu sebenarnya kita tengok hari ini banyak orang yang berniaga online. Nak order roti canai pun boleh online. Jadi banyak kita kembangkan apa bakat kita ada. Jadi bakat itu kita convert menjadi satu sumber pendapatan untuk kita buat simpanan. Kalau adik-adik masih mendapat allowance, kalau masih ada allowance yang diberi oleh ibu bapa, masih mendapat pinjaman, masih mendapat tajaan. Jadi kalau ikutkan hari ni banyak perkara yang kita tadi saya sebut tadi kehendak banyak perkara kehendak yang kita kena sacrifice. Bermakna kita tidak ada entertainment. Kita nak makan dekat luar tu kita agak berhati-hati kerana takut nak keluar. Jadi yang lebihan inilah kalau boleh inilah yang dijadikan simpanan Yang ni jadikan simpanan. Kita takkan nampak because kita tak keluar. So you kata duit keluar tak ada. Tapi kalau selalu you keluar, you habis RM30, simpanlah RM30 ni. You tak beli barang. Selalu kalau you beli kasut harga dia RM55,
duit yang RM5 ni tak keluar sebab tak beli kasut. Duit ni lah kita simpan. Tapi you tak buat sebab you tak makan duit. Sebab itu saya kata when it comes to money, you need to jot down. Kena tulis. Tak kisah kaedah apa sekalipun, but you have to jot down. Sama ada guna apps ke, guna buku 3-5 ke, tapi kita kena tulis kerana baru kita nampak. Kalau kita tak tulis, kita tak nampak aliran masuk dan aliran keluar kita. Ya? Itu di antaranya lah. Ya, terima kasih itu penjelasan tips kepada graduan kita tadi. Sebenarnya Puan, kalau kita dulu-dulu kita menyimpan duit, kita tak tunggu banyak pun nak simpan. Ada sekupang Ya, kita betul. masuk dalam tabung Betul. 10, Ya, lama-lama betul. kita pecah beratus juga lah. Itulah kaedahnya kita nak menyimpan ya. Sikit-sikit Kena orang kata apa? ya. Orang kata apa, kena jadikan dia satu tabiat. 10 sen ke 20 sen ke, tapi kalau sebut 10 sen 20 sen orang tu sikit sangat. Sesuatulah daripada tidak ada apa. RM1 pun simpanan. Nampaknya Cik Nurhaliza, alhamdulillah kita telah panjang lebar juga berbincang mengenai apa yang sewajarnya kita buat dalam tempoh kita berada dalam PKP, pendapatan kita terjejas, pekerjaan kita terjejas ni. Dan sebenarnya masa sudah hampir mencukupi Puan ya. Kita insya-Allah di lain kali sekejap kita akan sekejap je. Insya-Allah di lain kali kita akan sambung lagi topik ini kalau ada ruang dan kesempatan untuk kita lebih luas dapat sebarkan maklumat mengenai peranan AKPK itu sendiri. Jadi akhirnya Cik Nurhaliza pesanan daripada Puan daripada AKPK lah kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama dalam kita menghadapi suasana yang cukup mencabar pada hari ini. Saya ini pesanan AKPK lah. Saya mohon mereka di luar sana ya, teruskan berdoa agar kita dilindungi daripada wabak. Sila patuhi SOP dan jangan berputus asa. Dari segi kewangan, amalkanlah pengurusan kewangan berhemat sebagai budaya hidup. Saya nak pesan, saya bukan ustazah tapi kita sama-sama berpesan, tidak kisah kita agama dan bangsa apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu disertai kemudahan. Dan ditekankan lagi sekali, sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu disertai kemudahan. Teruskan berdoa, semoga kita terus dijauhi, dapat dibendung gejala ini dan negara kita balik pada keadaan asal dan kehidupan kita akan balik kepada asal. Ya. Terima kasih Cik Nurhaliza Abu Bakar, Timbalan Pengurus Jabatan Pendidikan Kewangan, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Hampir 1 jam kita membicarakan tajuk prihatin kita, pilihan bijak PKPB, apa tindakan kita, dan kita telah sebenarnya menyeru supaya kita sendiri terlebih dahulu prihatin kepada diri kita, prihatin kepada keluarga, prihatin kepada masyarakat juga prihatin, dan kerajaan sudah menunjukkan keprihatinnya dengan memberikan pelbagai bantuan dan insentif kepada rakyat di semua peringkat. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari apa yang kita bincangkan ini, dan kita masih terus patuh kepada SOP dalam kita untuk melandaikan lengkuk penularan COVID-19 ini, COVID-19 ini nanti, supaya kita nanti akan dapat terhindar daripada wabak yang berpanjangan. InsyaAllah kita terus patuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Dan saya sudahi pertemuan ini, ruangan Influencer at Japan Negeri Sembilan kali ini dengan sekali lagi terima kasih kepada semua yang menonton rancangan ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adakah anda terkesan dengan kehilangan punca pendapatan? Anda terbeban dengan bebanan hutang? Mencari saluran untuk menjana pendapatan? Anda ingin menceburi bidang perniagaan dan bantuan modal? Adakah anda ingin meningkatkan kemahiran? Adakah anda buntu dan tertekan? Sertai program Demi Esok, ayo bangkit. Langkah 1. Dapatkan maklumat berkenaan peluang untuk menjana pendapatan. Klik pautan disediakan bagi mengetahui peluang yang ditawarkan oleh setiap agensi. Langkah 2. Bantu kami mengisi maklumat untuk membantu anda. Langkah 3. Anda akan disalurkan kepada agensi-agensi yang berkaitan. Tindakan anda diperlukan demi esok yang lebih baik.
Kerana aku memilih untuk tidak lari, kerana aku memilih untuk mengurusnya, kini aku bebas menikmati kehidupan.